Jawab Ummul Ala, dan Nabi telah bersabda, amma huwa faqad ja'ahul yaqin min rabbi wa inni la arju lahul khaira wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi. Jadi bila Ummul Ala mengatakan dia telah ditempatkan tempat orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukan tinggi, mendapat keampunan, Nabi menegur, mana kau tahu wahai Ummul Ala? Ni Nabi dah jelaskan. Kisah ini menjelaskan kepada kita lebih lanjut kata-kata Nabi SAW di sini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku pun tidak tahu apa yang akan berlaku kepadaku, walaupun yang pastinya jaminan Allah menjagaku, tapi aku tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Jadi Nabi menegur Ummul Ala, jangan pandai-pandai mengatakan tentang seseorang yang kamu tidak tahu kedudukannya di mana di alam barzakh ataupun di akhirat. Ini pun menjadi pengajaran kepada kita, tuan-tuan. Kita pergi menyembahyangkan jenazah, ditanya, apa pandangan kamu tentang mayat ini? Kita tak kenal pun, kita sembahyang jenazah saja bersama. Baik, kita pun jawab baik. Pasal dapat wang RM5 ni, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan, jangan mana-mana mengatakan benda yang kita tidak tahu sampai perkara tersebut ditegur oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita memang tahu latar belakang si mati ni merupakan seorang yang saleh, maka jawab baik. Kalau kita tahu dia seorang yang fasik, tak payah jawab lah, tuan-tuan, diam je. Tak payahlah mana-mandai kita nak meminta syafaat, seolah urusan akhirat ni macam dalam genggaman kita pula. Kita tak boleh memberi kesaksian palsu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi Ummul Ala berkata, demi Allah aku tidak melebihkannya. Selepas itu aku tidak berani lagi mentazkiyah. Tazkiyah ni maknanya mengatakan seseorang itu mendapat kemuliaan di sisi Allah selepas Nabi menegur aku. Aku tak berani dah cakap orang fulan ni baik, dapat kedudukan tinggi di sisi Allah, dapat kemuliaan. Tak, aku tidak akan berkata lagi selepas itu. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, aku rasa sedih bila Nabi menanyakan kepada aku apa kau tahu kedudukannya di sisi Allah. Aku rasa sedih sangat soal itu, kerana Rasulullah SAW merupakan seorang yang sangat saleh, yang sangat baik. Aku pun tidur. Dalam tidur aku melihat Uthman bin Affan ini memasuki satu tempat yang diberikan Allah SWT di situ mata air yang mengalir, sungai yang indah, suasana yang permai, hebat. Aku pun jumpa dengan Rasulullah SAW dan beritahu mimpiku itu kepada baginda SAW. Nabi telah bersabda, zaki amalu, itulah buah amalan si Uthman bin Affan. Maknanya Nabi mengiktiraf kedudukan Uthman bin Affan. Walaupun dalam hadis pertama Nabi menegur, tapi tegur Nabi itu untuk kita ambil pengajaran di sebaliknya. Jangan pandai-pandai kita mengatakan seorang itu dalam syurga, seorang itu dalam neraka. Kita tidak ada hak seperti itu, tuan-tuan. Semuanya di sisi Nabi SAW. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, lafaz yang digunakan, ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bih. Nabi menegur Ummul Ala, Nabi bersabda, aku sendiri pun seorang Rasulullah, aku pun tak tahu di mana kedudukannya, maka janganlah ada di kamu yang pandai-pandai mengatakan fulan dalam syurga, fulan dalam neraka. Jadi riwayat-riwayat ini, tuan-tuan, ataupun yang sama dengannya, boleh kita lihat dalam kitab kita tafsir berkaitan dengan peristiwa tersebut. Tapi tak dinafikan ada di kalangan para sahabat yang telah pun jelas disebut Nabi SAW sebagai ahli syurga. Itu tidak dinafikan, itu wahyu daripada Allah SWT. Seperti 10 orang sahabat yang kita pun sedia maklum namanya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Abdul Rahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. Mereka ni merupakan sahabat-sahabat yang jelas masuk syurga dalam pemberitahuan Nabi SAW. Lagi Nabi telah jelaskan Ibnu Salam, Allah bin Salam, Al-Umaysyah. Umaysyah ni merupakan ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ni Umaysyah namanya, Umaysyah binti Milhan. Juga Nabi telah jelaskan masuk syurga. Bilal bin Rabah, Suraqah bin Malik, Abdullah bin Amr bin Haram, ayah kepada Jabir bin Abdullah. Dan kemudian 70 penghafaz Al-Quran yang terbunuh dalam peristiwa Bi'ul Ma'unah. Juga yang jelas Nabi nyatakan masuk syurga Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha dan lain-lain. Jadi ini merupakan satu nas yang telah ditentukan Nabi SAW. Ini tidak ada perdebatan padanya, tak ada syak padanya. Tapi sayang itu janganlah mana-mandai di kalangan kita mengatakan lihat orang mati, dia ni ahli syurga lah. Kita boleh kata dia punya amalan yang kami mohon kepada Allah agar dia jadi ahli syurga, kerana amalannya amal salih. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ini yang berkaitan dengan ayat
Aku pun tidak tahu apa yang akan berlaku di hadapanku. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku. Aku hanya mengikuti wahyu yang telah ditetapkan Allah kepadaku. Wa ma ana illa nadhirun mubin. Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan, iaitu peringatan yang jelas. Maksudnya di sini perkara yang sangat mudah bagi orang memiliki akal fikiran untuk mengikuti. Jadi tuan-tuan dan hati yang dikasihi Allah sekalian, penjelasan para ulama tafsir tentang ayat yang merupakan satu bentuk hujah Nabi SAW kepada golongan musyrikun yang merasakan seolah-olah macam Nabi ni seorang manusia yang buat pada kali pertama diutuskan Allah SWT, lantaran tidak layak untuk diikuti, seolah-olah benda itu benda yang baru, padahal sebelum Nabi Muhammad SAW sendiri pun telah diutuskan ramai para rasul yang bawa syariat yang semuanya mengajak kepada tauhid. Perkataan bid'ah ni tuan-tuan yang hati ni dikasih Allah sekalian, bid'ah ni ambil perkataan abda'. Abda' ni ada banyak maksud. Tuan-tuan boleh lihat dalam kamus, contohnya kamus Al-Farid. Antara lain perkataan abda'a yubdi'u ibda', maksudnya rosak. Ataupun boleh juga merujuk kepada ciptaan baru yang tidak ada contoh sebelum itu, satu benda baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, satu apa kita nak panggil ni, karya kreatif, karya yang inovatif, karya yang tak pernah orang membuat sepertinya. Tapi kalau disuruh istilah agama, istilah syarak, bid'ah ni maksud aktiviti keagamaan yang tidak ada dasarnya daripada Quran dan juga sunnah. Ialah satu yang dibuat atas dorongan hawa nafsu. Jadi lawan kepada bid'ah ini adalah sunnah, satu yang diamalkan Nabi Muhammad SAW, yang wajar diikuti dan diteladani. Bincangan tentang bab ini adalah panjang tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi ini maksudkan di sini bukanlah Nabi Muhammad ni orang yang pertama diutuskan sebagai Nabi yang membawa wahyu, tapi dah ramai manusia lain yang sebelumnya juga mendapat pangkat tersebut. Jadi ayat ini ditujukan kepada golongan Yahudi dan juga Nasara yang menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, padahal mereka tahu bahawa Allah SWT pernah berikan wahyu kepada manusia sebelum baginda SAW, seperti Nabi Musa dan Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang lain. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan pada ayat yang ke-10 dalam kuliah akan datang, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan seorang yang dimuliakan olehnya. Wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlih. Seorang Yahudi yang masuk Islam, perjuangannya untuk Nabi SAW begitu murni, dan mimpinya yang telah ditanyakan kepada Nabi sekaligus menyebabkan Nabi menceritakan, menggambarkan, menetapkan kedudukannya syurga Allah SWT. Inilah Ibn Salam. Kita akan lihat riwayat hidupnya pada kuliah akan datang berkaitan dengan ayat ke-10, seperti ditarjihkan kebanyakan para ulama tafsir bahawa ini turun untuk dirinya. Dan ada pandangan yang kedua, tapi pandangan yang tidak masyhur. Kita akan bincangkan pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.